Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurusi surau Tuan Imam, ada hajatan puasa, muslimin muslimat dan anak-anak yang dihormati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Malam ni malam yang kita kata siri yang kedua, kita mentelaah kitab Al-Mawarith di Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah. Kita masih lagi pada halaman 2 yang menyentuh tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang pembahagian pusaka oleh Al-Fard. Al-Fard ni ialah berapakah peratus harta yang diperolehi oleh setiap pewaris atas harta yang dia berhak terima. Ada yang terima 1/2, ada yang terima 1/4, ada yang terima 1/8, ada yang terima 1/3, ada yang terima 1/6. Jadi ada di antara mereka yang menerima 2/3. Ini dipanggil al-fard. Yang pecahan tu 1/2, 1/4 itu dipanggil fardu. Fardu. Selepas ni maknanya kalau saya dalam kuliah ni menyebut perbuatan fardu, bukan makna fardu sembahyang tu, fardu puasa tu. Fardu di sini ialah pecahan-pecahan harta. Jelas kan? Nanti insya-Allah. Dalam ayat yang kita baca pada minggu lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka atau harta waris untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama bahagian 2 anak perempuan. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Dan jika anak itu semuanya perempuan, tak ada anak lelaki, semua anak perempuan, dan perempuan itu pula lebih daripada 2. Kalau anak perempuan seorang dapat 1/2. Kalau anak perempuan seorang ni ada lebih daripada 2 orang, lebih daripada seorang lah. Mana lebih dari seorang, mana ada 2 orang. Kalau ada lebih dari 2 ni maknanya sama ada 2 atau 3, 4, satu lebih, ya. Maka bagi mereka 2/3. Anak perempuan kita tadi dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta, yakni 1/2. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ibu bapa, mana si mati ada ibu, ada bapa. Dengan syarat ada anak. Ada anak. Ini ayat dia dapat 1/6. Kalau tak ada anak, tak kira anak lelaki atau anak perempuan, ya, kita akan bincang yang lain, ya. Dia akan dapat 1/3.
Tu dia. Katakan tak ada anak, tak ada anak, maknanya yang mati ni dia belum kahwin, dia tidak ada anak. Dia ada ibu dan dia ada bapa saja. Maka si ibu dapat 1/3, bapa pun dapat 1/3. 1/3 lagi nak beri ke siapa? Kita beri kepada bapa. Beri kepada bapa. Bapa ni hebat, dia dapat fardu dan dia juga dapat asabah, menghabiskan harta. Gitu. Ya. Jangan orang perempuan kata, ni harta suami saya. Ingat, suami kita tu kalau ada, sebab kita suami ni, dia ada bapa ke tidak? Kalau dia ada bapa, maknanya hak bapa tetap ada. Yang saya senaraikan, yang 6 ni, yang 6 yang saya senaraikan pada minggu yang lalu tu, yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga bapa, yang keempat ibu, yang kelima anak lelaki, dan yang keenam anak perempuan. Ini semua ni tak ada siapa yang dapat menghalang daripada dia menerima pusaka, kecuali dia dapat sikit atau banyak saja. Maknanya 6 yang teratas. Jangan kata isteri kata, ini yang kata suami saya, bapa dia tak ada hak atas harta. Banyak isteri dia keliru, dia kata kenapa bapa dapat harta ni? Tu dia. Bapa ni sebenarnya dia bukan hanya dapat fardu, dia juga berhak mendapat asabah. Ini kelebihan seorang bapa. Jika berlaku kes di mana bapa ni, bapa dan ibu, tetapi si mati ni ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik. Dia tak ada anak, dia tak kahwin lagi ke dan sebagainya, ataupun dia kahwin ke, dia tak ada anak. Laki ke perempuan walau seorang pun tak ada anak. Ibu ni, ibu tadi sepatut dia dapat 1/3. Tapi oleh kerana dia ada adik-beradik, maka ibu dapat 1/6. 1/6. Adik-beradik tak dapat harta, tapi dia mengurangkan hak ibu. Dia mengurangkan hak ibu. Jadi mana baki lagi? 5/6 dapat kepada siapa? Dapat kepada bapa. Hebatlah bapa. Jangan pandang sebelah mata kepada bapa. Kedudukan bapa ini sangat tinggi, besar hak dia dalam pewarisan harta ni. Jadi kita balik kepada nas di mana dia kata, jika dua orang ibu bapa, maknanya dengan ada anak, bagi masing-masingnya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, maknanya orang yang meninggalkan itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Iaitu jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya itu berhak mendapat 1/6. Ini nas Al-Quran. Mana baki harta? Kepada bapa. Jangan persoalan kenapa bapa dapat, anak adik-beradik dia tak dapat. Adik-beradik terhalang dengan kuatnya kedudukan bapa tu. Adik-beradik. Jadi bila adik-beradik terhalang daripada harta pusaka, di mana kedudukan adik-beradik ni menunjukkan dia tidaklah orang kata secara automatik untuk mendapat harta seseorang. Tu dia kena tengok dulu. Ada tak bapa kepada mati? Kalau tak ada bapa, barulah adik-beradik. Jadi yang menghalang adik-beradik daripada terima pusaka ialah bapa itu tadi. Jelas kat situ. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, mana si mati tu buat, atau sesudah dibayar hutangnya. Kalau tengok dalam konteks ayat, dia suruh penuhi hak mana dulu? Wasiat atau hutang dulu? Kita tengok dia kata sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan atau sesudah dibayar hutangnya. Dalam kedudukan ayat dia sebut wasiat dulu, barulah disebut hutang. Tapi insya-Allah kita akan bincang topik ni panjang lebar. Mana dulu? Ni dia panggil aulawiyatnya. Hutang ke wasiat? Saya dah sebut pada minggu yang lepas, berdasar kepada tertib pewarisan ni. Pertama kita sebut minggu lepas, bila si mati meninggal, kita untukkan hartanya untuk mengkebumikan jenazah. Yang kedua hutang. Jadi kita akan tengok kenapa Allah Taala sebut wasiat dulu, ya, sedangkan dalam pelaksanaannya kita melunaskan hutang dahulu. Ini ada hikmah dan aspek-aspek hikmah ataupun kebaikan-kebaikan yang tersirat dan tersurat daripada syarak, ya, dari sudut pelaksanaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untuk kita fahamkan dalam asas hutang atau wasiat. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, yang banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dalam bab harta pusaka ini, janganlah kita, ya, bergaduh tidak tentu pasal. Kalau bukan hak kita, janganlah orang kata nak sangat kepada harta. Jangan tunjuk kita ni nak sangat kepada harta. Bila tak dapat sampai bergaduh, pecah belah keluarga, habis punah kerana hubungan silaturahim, khususnya di kalangan adik-beradik. Petang ni saya nak datang ni, ya, panggilan daripada Sibu Sarawak. Oh, jauh. Tapi orang Sibu tu orang Terengganu. Jadi perempuan lah yang banyak sakitnya ayah. Tapi mau pergi dulu, gitu. Jadi ayah dah mati lagi, gitu. Jadi tinggallah ada ayah. Jadi dan dia ada 5 beradik saya, adik, 3 lelaki, 2 perempuan. Cuma nak selesaikan dulu ni, malam ni berkaitan dengan harta pencarian. Dan nak bagi ikut hukum faraid, nak bagi ikut hukum kasih sayang. Maknanya nak beri hak ayah dulu, hak atuk dulu, ni nak ikut hukum. Tapi adik-beradik ni dah betul dah nak bagi kasih sayang. Boleh ke tak? Jadi saya kata saya akan jawab malam ni, balik dari sini lah. Itu dia, insya-Allah. Jadi ni benda ni kita akan melalui belaka ni dalam ni, insya-Allah. Mana boleh ke tidak, ya, dari dekat mana, setakat mana yang boleh dan setakat mana tidak boleh. Jadi insya-Allah kita akan tempuh dalam pengajian kita. Doalah semoga umur kita panjang, kita berkesempatan menghabis kitab kita ni, dan kita alim dalam bidang ni, insya-Allah, dengan pertolongan Allah dan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa seronok hati sebab apa? Sebab kita dapat urut takbir kehidupan kita ni dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya sekali, ya. Jadi kalau kita tak nak hukum Allah, tak ada masalah. Kalau kita faham betul-betul dari sudut mana, tak nak tu dari sudut mana, tu dia, faham tak? Yang hukum terbaiknya hukum Allah. Tapi kalau kita tak nak, kita nak buat dalam lingkungan kita beradik-beradik, kita nak bagi sama-sama. Jadi dalam ni kena bagi betul-betul, dia semua puas hati dan rela. Maknanya kalau dah serah tu tak berbangkit lagi.
tak berwakil lagi. Allah Ta'ala sebut qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik lebih elok, lebih afdal daripada sedekah yang kemudiannya kita ungkit-ungkit, sebut-sebut semula. Yang konsep nak beri sama rata ni konsep sedekah lah tu. Konsep sedekah. Jadi jangan sampai satu mereka dah bagi dah harta, kemudian balik, pusing balik nak kepada hukum faraid. Ni punah lah, susah lah. Anda dah serah dah dapat tanah kat orang ni. Lepas tu nak selesai ni bukan masih clean, ni masalah duit ni. Nak ambil balik dan sebagainya bukan senang. Jadi oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni bahawa dalam keadaan kita ada anak-anak, kita kena lihatlah anak-anak kita dengan cara yang adil. Cara mana? Kita didik anak kita ni biarlah beragama. Maknanya bila kita tak ada nanti, pahala anak soleh ni sampai kepada kita. Dia berusaha siang malam nak pastikan kita ni tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada kita mati, bahkan terlepas daripada azab. Sebab doa daripada anak yang soleh. Bukan doanya saja, kerja buat dia, urus takdir dia kepada harta yang kita tinggalkan. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tidak tahu mana satu anak kamu yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Jadi sama ada masa kita hidup atau selepas daripada kita mati. Jadi anak yang baik ni lah anak yang duk cari ilmu, duk cari guru, nak selesai masalah ni biar dengan molek. Jadi duk telefon sana, duk telefon sini, duk tanya sana, duk tanya sini, supaya hak dia buat ni tak salah daripada sudut hukum dan mengikut pandangan dan irsyad Rabbaniyah. Irsyad Nabawiyah. Mana irsyad daripada Allah dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua berasa terima hukum Allah, itu lebih baik. Tapi tak ada salah kalau kita hati bersetuju. Tidak salah dari sudut mana? Kita berlaku adil kepada hukum tu satu. Yang kedua berlaku ihsan. Kita adik-beradik, kita kata aku tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, aku nak beri. Aku ni anggap sedekah pada syarak. Jadi pemberian kita itu, pemberian masanya mana kita dah bagi ikut hukum Allah Ta'ala. Bagi ikut hukum Allah Ta'ala, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Kita pun serah. Ni saya, kita ramai-ramai ni serah kepada majlis. Mana kita yang berkuasa atas harta. Faham tak? Faham tak ni? Maknanya bila kita dah bagi, katakan tadi tinggal tadi siapa? Datuk ada. Ayah mana suami si mati ada. Mana ayah anak-anaknya lah. Dan anak-anak tinggal. Anak-anak tinggal. Jadi anak ni ada lelaki, anak perempuan. Jadi dia bagilah, datuk dapat 1/6. Datuk dapat 1/6, ayah dapat 1/4 kerana dapat 1/4 kerana apa? Kerana ada anak dan anak-anak ni dia ada anak lelaki, anak perempuan. Jadi dia panggil asabah. Jadi asabah ni dia terima semua baki daripada fardu tadi, dari 1/6 dan 1/4. CP berapa nak kali tu? Tu 6 dengan 4 ni saya CP 24 pun boleh. Betul tak? CP berapa? 6. Boleh 24. CP 6 dengan CP 4 kena boleh bagi berlaku. Tu kita nak cari kepada harta, kita boleh. Nanti kita ajar bila ni. Sekarang bukan nak ajar bab kira dulu, nak ajar tentang part ni. Bila gitu. Tinggal sekarang ni baki daripada harta hak anak. Jadi hak anak-anak ni hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang lelaki dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Okey, cuba kita tengok tadi. Lelaki ada 3 orang, perempuan ada 2. Buat apa nak pecah?
Lelaki ada 3, jadi pecah 6. Perempuan ada 2. Jadi harta ni bahagian anak tu kita pecah lah 8. 8. Okey, 8. Ya, jadi 8, 4, 6. Jadi situ kita nampak CP 24 paling sesuai sekali. Itu dia. Satu bahagian dapat 3. Ini benda yang kita tengok. Kita nak selesai. Setelah kita bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dah molek dah. Kita kata saya nak bagi adik-beradik ni, nak bagi sama. Berarti maknanya abang bagi kepada adik. Kata semua adik-adik kurang, hak aku ni nak serah semua. Jadi nak serah semua, kita nak bagi sama. Jadi kalau ikut cerita tu, maksudnya kita keputusan dah ambil daripada awal dah nak bagi adik-beradik. Jadi tak timbullah hukum Allah Subhanahu Wa Taala situ, sebab semua serah dah bahagian masing-masing. Jadi kita pun bagilah. Tak apalah, bagi. Kalau bagi sama rata, jadi berapa? Hak apan tadi tu 38. Pecah berapa sekarang? Pecah ni 5 dah. Tak pecah 8 dah. Pecah 5. Jadi pecah 5. Jadi pecah 5. Itulah sama rata nama dia. Jadi hak puan dapat sama rata dengan hak lelaki. Sebab hak lelaki serah dah. Jadi selepas daripada majlis tu, jangan timbul masalah lah pula. Bakit lagi. Berapa hak puan ada banyak, hak lelaki boleh sikit. Tak kata sama rata kan. Sama rata tak ada timbul banyak sikit dah. Gitu. Sebab apa? Sebab setiap orang yang ada tu masih hidup. Makna apa? Orang yang masih hidup, dia boleh takbir urus harta dia. Harta kita ni selama kita hidup, kita berkuasa dan mentadbir urus harta kita. Kita nak beri pada siapa, kita nak beri masa hidup kan, nak wasiatkan. Maksudnya sepanjang kita hidup, kita boleh berkuasa di atas harta. Itu harta anak-anak tadi. Jadi maknanya dah berserah, dah bagi ayah, dapat dah harta, dapat dah tinggal sebahagian mereka. Jadi pembahagian mereka ni sesama hidup, bersetuju, tak ada masalah. Gitu. Ya? Takut ada orang tanya, tak kata hukum Allah baik. Faham tak? Memang betul hukum Allah yang terbaik. Jadi bila dah hati setuju, tak ada masalah. Ayat yang seterusnya dia kata, dan bagimu, ini bahagian yang kedua ni, suami isteri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Mana kalau last suami tadi, ya, suami ni isteri dia meninggal, dia dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Kalau kita nikah lama, banyaklah isteri B, isteri D, 4 orang isteri. Okey, untung tak suami? Untung. Tapi kalau orang perempuan, suami seorang, isteri 4. Faham tak? Faham tak ni? Mati suami. Suami ni ada anak-anak. Berapa bagian isteri dapat? 1/8. 1/8 untuk seorang-seorang. 1/8 tak? 1/8 ramai pulak dah. Lain bunyi lah. Jadi kahwinlah ramai. Okey. Saya cakap je buat dah. Setakat ni tak buat lah. Arwah ayah saya, isteri ramai. Ramai. Saya, anak, isteri yang keberapa saya tak tahu. Ramai lah. Ayah saya di Kelantan ada, di Terengganu pun ada. Setakat ni tak ada lagi anak-anak mengikut. Tapi Alhamdulillah lah, dengan keluarga begini saya kenal. Dari sudut hukum hakam tu kita mudah faham. Anak tiri macam mana, anak sebako macam mana, anak seribu macam mana. Praktikal dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita. Jadi di situ anugerah Allah lah kepada keluarga kami untuk mengenal hubungan. Jadi kalau kita balik pada tajuk ni, dia kata kalau suami kalau isteri meninggal, suami
suami yang tinggal tu tidak ada anak, dia dapat 1/2. Maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Di ayat ini berkaitan setiap kali hukum datang, diperingatkan tentang bayar hutang atau wasiat. Para isteri akan memperoleh 1/4 yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Isteri tak ada anak dapat 1/4. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri akan memperoleh 1/8. 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu sahaja, atau seorang saudara perempuan seibu sahaja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Saya nak sebutkan di sini, ayat ni menjelas kepada kita dari sudut fardu tadi, fardu berbahagian tadi, yang perempuan semua dapat fardu, ya. Yang lelaki kebanyakan mendapat asabah kecuali ada 4 ni, ya. Yang pertama, pak dapat fardu ni iaitu suami 1/2 atau 1/4. Okey, yang kedua yang dapat fardu ni ialah bapa. Bapa dia dapat 1/6 ataupun dia dapat 1/3. Bapa. Dan bapa ni istimewa dia saya sebut tadi, dia juga menerima asabah. Menghabiskan harta, membaki harta. Okey, itu nombor 2. Nombor 3 yang dapat fardu ni selain dari yang nombor 3 yang dapat fardu ni datuk, dan yang keempat saudara kandung seibu. Saudara kandung seibu, tak kira lelaki atau perempuan. Perempuan dia dapat fardu, tapi lelaki juga dapat 1/6. Saudara kandung, saudara seibu. Maafkan saya, saudara seibu maknanya kita ayah lain tapi mak yang sama, dia dapat 1/6. Jadi kena cari betul-betul waris ni, ya. Kerana ada lagi waris kita yang boleh menerima pusaka daripada kita. Kadang-kadang orang kata adik-beradik seibu ni orang remeh kan. Orang tengok adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa. Jadi orang memanglah kedudukan ranking dia tu saudara sebapa, barulah adik-beradik seibu. Tapi adik-beradik seibu ni dia tetap dapat 1/6. Maka bagi masing-masing dari dua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetap jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Kalau ramah, dia dapat 1/3. Adik-beradik seibu ni kan, ramah dia dapat 1/3. Maka mereka bersekutu dalam hal yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberi kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Dalam bab kadang-kadang kita orang yang berhak menerima harta ni, ya, kadang-kadang di luar daripada logik akal kita. Kerana Allah yang memberi. Allah yang memberi. Kata kalau kita ada adik-beradik kandung, kemudian kita ada adik-beradik seibu. Kita beri tak ke adik-beradik seibu ni? Kadang-kadang terlupa.
Sebab kita dah bagi harta di kalangan adik-beradik kandung saja. Padahal ada lagi adik-beradik 1000. Jadi ini Allah Ta'ala kata, yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Maknanya ada manusia nak pertikaikan, kenapa adik-beradik 1000 dapat? Tapi Allah memberi hak ini, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Mana Allah tegur kita dan kesilapan orang yang telah buat sebelum daripada kita. Jadi Allah tegur. Maknanya teguran Allah ini, Allah tegur dalam keadaan penuh rahmat dan kasih sayang. Allah ambil daripada kita dan Allah kurangkan hak-hak kita kerana ada hak-hak orang lain. Ingat baik-baik, dalam harta benda yang kita miliki ni, jangan kita ingat harta kita tu harta kita saja. Harta itu pun ada hak orang lain. Apatah lagi setelah kita meninggal dunia, langsung dia menjadi hak orang lain. Tinggal lagi hak siapa yang perlu kita serahkan harta-harta ini. Dan ayat yang ketiga, mereka meminta fatwa. Ini ayat ni turun berkaitan dengan isu kalalah. Al-kalalah. Apa itu al-kalalah? Seseorang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Dia meninggal, dia tak ada ayah dan dia tidak ada anak. Dia ada adik-beradik saja. Kalau ada beradik, ada ayah, tak ada harapan adik-beradik. Ada anak, tidak ada harapan adik-beradik. Tengok kedudukan ayah dan anak besar dalam pewarisan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu orang yang meninggal, dia tidak ada ayah dan dia tidak ada anak tadi. Jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, anak ada, yang dia tinggal ialah saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Adik-beradik perempuan dia tadi dapat 1/2 daripada harta itu. Dan saudaranya lelaki mempersakai seluruh harta saudara perempuan. Kalau ada adik-beradik lelaki tak ada masalah, ambil licin lah daripada harta itu. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, ayah adik-beradik 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka yang ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka sebahagian seorang saudara lelaki sebahagian 2 orang saudara perempuan, seperti anak lelaki dengan anak perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi saya suka memberi nasihat-nasihat kepada semua. Kalau kita dapat berhukum dengan hukum Allah, itulah yang terlebih baik. Terlebih baik. Allah bimbang kita jatuh kepada kesesatan yang paling teruk.
sebenar. Kita ambil harta orang dengan tidak sebenar. Sebab tu orang nak jadi qadhi ni, nak jadi hakim dalam bab harta pusaka ni kena teliti benar. Takut orang kata dia tak boleh berlaku adil. Nak serah hukum ni tidak tepat. Bila tidak tepat hak orang lain, boleh kepada orang lain, maka neraka baginya ya Allah. Takut. Adilnya itulah yang menyelamatkan dia. Adilnya, takwanya, untuk membawa dia keluar. Takut dia termakan. Termakan. Termakan apa? Bila Pak Harta ni ada janji takut. Ada janji. Ustaz, jangan molek sikit tu. Kalau saya dapat banyak, bagi Ustaz ada juga sikit. Situ pula. Ini bab berkaitan harta, bukan senang. Berkaitan harta. Kalau orang berikan kaitan kat sedai, saya lebih suka. Kan dah sungguh saya kata ada dapat, saya tak ambil apa-apa. Bukan kerana sombong bodoh, orang kata bodoh Ustaz, tak ambil kesempatan. Tapi kalau orang dalam majlis tu sama-sama dah bincang semua nak beli hasil, kita ambil lah. Kita tak sombong juga. Orang nak beli, nak beli sebagai hadiah, sebagai upah lah. Tapi ini bukan bak korban ni. Ni cerita khidmat, maknanya bayar bahagian khidmat. Mana kita ni bukan mana kita bagi tu kita dah ada pakatan lah. Sebab kalau tak kena cara, kita bagi contoh, kadang-kadang orang bagi ni dia dah ada dah target dia. Kadang-kadang dia mempengaruhi orang yang depan ni. Bila dia bagi harta, dia dah tentu dah bagi ni begini. Dia pun dia kata, kalau nak selesai masalah ni, anak ni jual ke saya lah, kata dia. Faham tak? Tapi kita pergi murah-murah sikit lah. Kalau berharga mahal, payah nak bagi, duit tak ada, betul tak? Jadi kita pergi murah sikit. Jadi dia ni dah siap dah beg ni, pitih ada. Bila hal ni tak nak selesai, ada kata ginilah, tanah jual saya, pitih ni bagi puan-puan demo. Nampak tak? Ini ada pemain, ada permainan. Jadi ini benda yang Allah Ta'ala suruh jaga. Allah Ta'ala suruh jaga. Jangan jatuh ke dalam kesesatan. Kita beri nasihat tu bukan nasihat yang benar. Kita beri nasihat ada kepentingan kita. Kita pandailah kalau ada kerja jabat tanah lagi dah. Nampak dah kat mana nak dibangun, kat mana subsidi harta ni, kat mana akan masa panjang 10 tahun akan datang dia jadi aset yang mahal harga. Kita dah tengok dah pelan. Sebab tu bila kita nak bagi harta pusaka ni, maknanya nasib lah. Kadang-kadang kita kata nasib di situ tu masa depan kita tak nampak. Tapi nak bagi biarlah ikhtiar, semua orang dapat keadilan. Satu kes yang saya tolong selesai, anak perempuan semua dah dapat tanah tempat hak molek-molek strategi. Anak lelaki dapat satu kawasan di mana nak buat rumah boleh, tapi jalan tak ada. Teruk tak teruk ni, nyuruh bawah tangga rumah orang nak pergi rumah dia. Faham tu? Jadi ini benda yang orang kata 2-3 keping tanah, hak molek, hak beri hak ni. Hak tak molek beri kepada orang. Dalam pepatah Melayu kata, orang bodoh makanan orang cerdik. Gitu. Faham tu? Jadi oleh sebab itu, bila kita ada kecerdikan, jangan salah guna kuasa kita. Kita ada kedudukan, jangan salah guna kedudukan kita. Walaupun memang ada bodoh, bodoh di dunia biarlah. Saya dah kata orang bodoh ni, mana contoh kita kata bodoh, ada ruang depan mata nak kaya, dah ambil kesempatan tabuk. Mana gitu. Jadi kita ni kena ambil takbir urus ni, takut jatuh kepada kesesatan. Sesat, ambil orang mati. Kita duk makan banyak mana dah. Ma min lahmin yang butu min haramin
fannaru aula bih. Mana-mana daging dalam tubuh badan kita yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah yang aula baginya. Waliyazabillah. Ini yang kita nak. Orang kata, orang Terengganu kata nak, kita tebang belajar juga. Usaha juga nak faham dalam ilmu faraid ni, supaya kita bila bagi menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala, terbit daripada rasa takwa. Dzalika liman khasyiya rabbah. Hasil dia radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ini dah kemuncul daripada ilmu yang kita peroleh. Ya? Ya Ustaz. Ya, silakan. Kalau penyelesaian tak dapat dibuat, tertanggung tak pada si mati dia punya dosa-dosa dia, penyelesaian tak selesai lah. Maknanya tergantung dia. Terima kasih pada soalan. Allah tak sebut la yadhiru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung seseorang akan dosa yang dibuat oleh orang hidup, orang lain. Cuma kita nak pastikan yang kita agih ni, kita tinggalkan ni, ialah yang kita benar-benar telah menurunkan harta kepada anak yang soleh. Kita itulah cita-cita kita. Jadi bila kita sudah masa hidup, kita telah terangkan, kita telah ajar, kita telah didik, kita telah asuh, dan kita rasa sempurna dah tanggungjawab kita sebagai ayah, insya-Allah tiba-tiba tak berlaku macam kita nak dia berebut harta juga. Terlepaslah kita dari sudut orang yang meninggalkan zuriat. Dialah yang tanggung. Tapi kalau kita hidup atas dunia, tak peduli masalah pendidikan anak-anak ni, asuhan anak-anak, kita yang pentingnya matematik A, sains A. Patutnya matematik ni bawalah kepada kebaikan kepada kita, bagi harta biar nampak betul. Betul tak? Ni. Tapi tak, dia nampak hama. Sebab apa? Tidak ditanam dengan iman. Maka yang ni dah kita bimbang. Anak kita masalah atas dunia, kita terimpit di dalam kubur. Sepatutnya kita tak tanggung dosa anak-anak. Betul, contoh. Tak payah matilah. Ini satu soalan. Okay, ya. Saya, mak saudara saya, adik-beradik bapa saya ada 4 orang. Jadi semua dah meninggal lah. Ada seorang meninggalkan harta lah. Semua tak ada anak lah. Melainkan bapa saya lah yang ada anak. Jadi yang 3 ni tak ada anak. Yang mak saudara saya ni meninggal, banyaklah meninggalkan harta kan. Jadi harta-harta ni penama dia pada si anak angkat. Anak angkat yang mak saudara lain yang bela kan. Jadi di manakah pembahagian yang betul-betul lah. Jadi perkara ni dah lama lah kan, dah 10 tahun berlalu lah. Nama diberi masa hidup lah, atau anak terejaz? Maknanya tu duit dalam bank atas penama anak si anak angkat lah. Dan barang-barang kemas semua tak tahulah mana kan, nilai dia pun banyak juga lah. Jadi saya benda-benda ni tergantung sampai sekarang lah. Jadi saya tak tahu yang macam mana dia punya pembahagian. Kita dah bagi tahu lah kan, dah bagi tahu pada si penama ni. Jadi sampai sekarang ni tergantung lah kan. Saya balik pada asas soalan tadi. Orang yang meninggal tidak menanggung dosa orang yang hidup. Faham tak? Itu asasnya. Kecuali yang kita kata hak-hak yang tertentu. Setelah kita dah beri asuh apa semua, kita lepas. Tapi kalau kita biar masa hidup gini, kita biarkan gitu, menyebabkan kejahilan pada anak tu sendiri, menyebabkan dia mari tamak tu, sebab kita yang tak membentuk dia, maka ada bahagian kita. Walaiyazabillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Sebab tu kita malam ni bertuah, dia belajar. Jadi
balik kepada soalan tadi. Bila kita simpan duit sekarang ni, dia letakkan wasi nama dia. Wasi ni maknanya orang yang penama. Dia letakkan penama. Apa maksud penama? Penama ni ialah orang yang mempermudahkan tadbir urus untuk keluarkan wang ringgit ataupun harta. Itu sahaja. Bukan bermaksud dia pemilik kepada harta. Sama ada duit tabung haji ke, sakso ke, duit apa tu, KW, SP ke, apa lagi? Duit apa lagi? Banyak lagi duit-duit lain, ya? Bank dan sebagainya. Mereka ni hanya pemegang amanah. Di situlah yang kita kena fahamkan. Dan pihak bank pun ada sebut kepada kita. Ini yang banyak berlaku. Mereka ni datang keluarkan duit ni dan tidak mengagihkan harta kepada orang yang berhak. Kalau macam tadi, harta ni anak tak ada, siapa yang terima harta? Adik-beradik lah. Adik-beradik. Tak anak tak ada, ayah tak ada, semua tak ada. Ya, adik-beradik. Tak ada adik-beradik, barulah pergi kepada bapa, saudara-saudara. Yang berkaitan. Jadi dia perintah-perintah. Ada yang lapis atas, maka yang terbawah itu terhalang. Jadi dalam isu tadi, nama anak angkat. Anak angkat secara nombor satu, kalau tak diberi masa hidup, dia tidak mendapat apa-apa daripada harta. Penama boleh kita beri, kalau kita nak beri, tak lebih daripada 1/3. Itu duduk dalam lingkungan wasiat saja. Wasi, lepas tu nama dia cek betul-betul. Orang yang kita kata penama ni, nama dia wasi. Apa maksud wasi? Orang yang menerima wasiat. Dan bila berkuat kuasa selepas pemilik harta itu meninggal dunia. Jadi kedudukan harta ni, kalau dia dapat pun, dia tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta. Dan 2/3 lagi milik siapa? Ahli keluarga. Jadi kalau kita ambil semua, apa jadi? Yang jadilah yang saya sebut tadi. Darah daging kita duk makan siang malam, anak-anak kita duk makan, bini kita duk makan. Allahu Akbar, kita nak tanggung tu. Sampai bila kita nak tanggung tu? Sampai lubang kubur. Ya Allah Akbar. Ini dah yang kita kata, Nabi kata, "Uhdu aliman." Berpagi-pagi kamu jadi orang alim. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Au mustami'an, jadi orang yang mendengar. Au muhibban, jadi orang yang suka kepada ilmu. Wala takunil khamisah, jangan jadi orang kelima, fatahlik, kamu akan binasa. Sebab kita tak bawa kepada jalan ilmu lah, jadi rosak, kacau bidah habis. Tak ada orang nak beri nasihat, tak ada nak dengar nasihat. Jadi kita bawa kehancuran. Jadi saya dan nasihat-nasihat ni disampaikan. Tanggungjawab kita hidup ni, dah kita dengar bini, pergilah jumpa dia. Nak bawa setakat mana harta ni? Nak bawa setakat mana? Berapa harga kanda? Berapa harga kanda? Berapa harga kain kapas? Berapa harga kapur bagus? Berapa harga kapas? Habis tak 1,000? Dah habis 1,000, ngopoh kali bubur sekali. Nak bawa tu je nak bawa. Hak lain tinggal. Makna dalam dunia ni kita hidup setakat nak makan. Kalau banyak, biarlah yang sebenar. InsyaAllah. Kalau kita ada banyak tu yang sebenar, harta ni sendiri yang menjamin. Menjamin kita. Apa maksud menjamin kita? Harta ni dia jadi penolong kita melalui sedekah jariah, zakat, derma, dia jadi molek. Tapi kalau harta ni tak ambil, dia zakat jauh sekali. Nak derma, hak orang dia nak. Hak orang lek-lek kata orang kata. Dia nak lagi, usahakan nak bagi kat orang lain. Hak orang dia nak. Hak dia lagi lah kedekut.
Ini benda yang berlaku. Jadi kita pergi jumpa dengan dia, beri nasihat. Lepas tanggungjawab kita semasa hidup di dunia. Dan memanglah dalam pengalaman saya, walaupun saya bukanlah tua sangat, tapi yang duduk depan saya ada orang-orang yang lebih tua jauh daripada saya. Dalam masyarakat lah, kita bagi hak bergaduh ni, tak puas hati ni, bukan orang yang lebih muda daripada ni. Saya nak beri satu contoh. Seorang anak muda nak selesai masalah pak saudara, mak saudara ni, dia ambil cuti, dia ambil saya buat balik ke rumah, kubur nak selesai tu. Tapi oleh kerana kerah keng, kita orang kata kerah keng, pakai keng, tak mau pakai hukum, semua nak keng belaka. Maka sampai ke sudah tak boleh selesai segala masalah. Padahal anak muda ni, dia muda, dia tak ada ilmu, tapi dia ada kesedaran. Dia pergi cari orang yang dapat nak bantu. Tapi oleh kerana pakat tak ada ilmu, masing-masing tu kerah keng gitu sampai sudah tak boleh selesai. Walaupun kita dah cerita lah, nak bawa perubahan kubur, kita hidup nak kaya, kata dia. Kita hidup nak kaya. Betul, kita tak larang orang nak kaya. Kaya lah baik. Allah Ta'ala suruh kita ni kaya. Bukan dia suruh kita miskin. Allah takdirkan kita miskin, bukan bermaksud kita nak terus miskin. Tak ada usaha nak kaya. Orang miskin pun nak kaya, orang kaya nak kaya lagi. Tapi kekayaan itu jangan mendatangkan musibah kepada kita selepas daripada kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi inilah yang kita nak bawa kepada saudara-saudara kita, kesedaran ni. Mana hari malam ni kalau kita ada nampak salah, jumpa. Berani ke tak nak pergi jumpa ni? Kena berani lah. Betul tak? Adik beranak kita, bukan orang lain, adik beradik kita. Qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallah. Itu sifat dia. Ma'amarahum. Allah jadikan kita ni untuk kita takut gerung kepada dia. Untuk gerung takut kepada Allah Ta'ala. Kalau mudah takut kat aku juga, mudah takut. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mu kena takut kepada api neraka. Tak kaya Allah pun tak mudah takut. Mu tengok api lah pula. Takut mari gerung, bimbang masuk dalam neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan batu-batu sembahan manusia yang dijaga oleh malaikat yang keras bengis, yang tak senyum, yang sangat taat dan patuh dan tidak derhaka kepada Allah. Dia buat seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang kita kena sampaikan. Kalau ayat lagu ni pun tak boleh nak menimbulkan iman, mari kesedaran, maknanya habis jalan kita orang kita. Inilah benda hak kita kena buat selagi bernafas. Jadi apabila kita beri kesedaran gini, tak ada lah hak kata je ni ustaz mengajar ajaran sesat. Dia kata kita bawa ajaran sesat, bukan dia sesat. Dia kata ustaz bawa ajaran sesat. Kau tak je dengar lagu ni. Maaf, sebab apa tubik ayat itu? Sebab keluar ayat itu, sebab mari dalam jiwa ni ketamakan, nak kepada hak harta. Jadi ni hak kita nak buat dalam masyarakat ini. Nak kena rawat. Ni nak rawat. Banyak mana orang duk beratik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus la ilaha illallah. Tapi dia tak boleh nak selesai masalah harta dia. Boleh sembahyang, tahajud, boleh. Tapi dia hak orang dia tak pulang. Jadi tazkiyatun nafsi, perbersihan jiwa ni bukan hanya kita membina hubungan dengan Allah, tapi hendaklah juga membina hubungan sesama manusia.
Disebut dalam hadis Al-Qudusi. Hadis ini disebut, ihfazillah yahfazka, wattaqillah haitsuma kunta, watbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha, wa khaliqin nasi bi husnil khuluq. Jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ini siri pengajaran kepada kita. Di samping kita belajar tentang perbahagian ilmu faraid, di sana kita dapat melihat tujuan daripada kita belajar ni apa? Nak timbul kesedaran tentang mana yang benar, mana salah, hak orang dan hak kita. Dan akhir sekali nak datangkan keinsafan kepada kita. Bukan hanya kita buat hubungan dengan manusia, di sana ada hak-hak berkaitan harta, berkaitan hak anak Adam, maruah diri dan sebagainya. Inilah hak sebesar kena jaga. Hak Allah, Allah boleh ampunkan dosa. Hak manusia takut tak terampun. Susahlah kita di padang mahsyar nanti. Ini kira bicara dah habis. Tak habis-habis. Jadi, tapi kalau kita rasa kita tak mau susah di padang mahsyar, kita sesat datang ke bumi ini sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Hari ini insya-Allah dah ke comel. Sekadar itulah pada malam ni. Ya. Okey. Boleh. Ni contoh lah kan. Katalah seorang ibu tu meninggalkan harta, contoh tanah lah. Ayah dah meninggal lah ni. Katalah dia ada anak 5 orang. Dia masa hidup ibu ni dah wasiat lah. Untuk anak ni kan sekian 5 orang ni dah diwasiatkan kan. Tapi bila ibu meninggal, yang anak-anak ni tadi tidak menguruskan wasiat ibu ni tadi. Ditakuti contoh kan, katalah wasiat untuk yang anak lelaki dia kan. Bila tak diselesai tu sampai satu hari nanti yang anak tu pun dah meninggal lagi, mana berpanjang lah. Itu macam mana? Okey, saya nak selesaikan perkataan wasiat dulu. Semasa pembahagian, yang meninggal ni ibu, yang nak meninggal ni bapa. Jadi kaedahnya orang yang kita nak tinggalkan tu ialah orang yang telah berhak menerima harta pusaka. Pada asasnya mereka ni tidak sah diberi wasiat. Mereka berhak menerima fardu. Cuma wasiat kat situ boleh jadi dikatakan pemberian masa hidup. Gitu. Diberi dah masa hidup. Tanah ni orang ni, tanah ni orang ni. Yang pemberian masa hidup ni nama dia hibah. Pemberian masa hidup. Gitu. Tapi kalau kita kata nak pesan kepada harta ni kepada anak ni, bila kita mati, secara automatik ia terbatal. Sebab kecuali ada kecuali dia. Illa an yujaziyah. Kecuali kesemua ni bersetuju, bersepakat. Nak melaksanakan wasiat tu. Yalah, aku tak dapat pun, aku dapat banyak, tapi oleh kerana menyempurnakan harapan ibu kita, boleh dilaksanakan. Boleh. Bukan kata larangan mutlak. Nabi SAW sebut di dalam satu hadis, la wasiyata liwarithi. Tidak ada wasiat kepada orang yang telah mewarisi harta. Tidak ada wasiat kepada orang yang telah mewarisi harta. Mana siapa mewarisi harta? Yang kita senaraikan tadi, dia telah berhak menerima harta pusaka. Tinggal lagi kita nak terjemahkan perkataan ibu tu. Sebab masa orang Melayu kita ni, asal pesan aja wasiat. Tidak semestinya pesanan itu kita tafsir sebagai wasiat. Boleh jadi kita tafsir sebagai pemberian masa hidup. Dah awal-awal dah dibagi. Jika sekiranya perkataan itu kita tafsir dia pemberian masa hidup, perkataan itu pun disebut masa hidup, diberi juga pada masa hidup, maka panggil adik-beradik ayujaziyah, maka bersetuju untuk serah berdasar kehendak orang tua kita. Kalau tak setuju, balik hukum faraid.
Jadi itu yang saya maksud tadi. Walaupun masa hidup tadi kita kata hibah kan, tapi tak diuruskan masa hidup tu. Bila ibu tu dah meninggal tadi, lepas tu pun tak diuruskan lagi. Katalah dalam pembagian tu salah seorang tu meninggal kan lagi dah. Betul lah. Bertingkat-tingkat kesusahan dia tu. Jadi sesuatu yang benda yang tidak diurus tapi ni, mula daripada hari ini sesuatu yang kita ambil kesepakatan tadi, macam mana nak sepakat? Panggil semula orang-orang yang patut menerima. Kita telefon baliklah semua dapat persetujuan. Kita nak urus, nak pakai wasiat ke mana pemberian wasiat, atau kita nak urus takbir semula berdasar kepada para gitu. Sebab ada perkataan frasa tu illa an yujazi. Maknanya yujazi ni mana memberi, saling memberi, saling memaaf, saling berlapang dada. Patut kita dah tu. Kita sanggup menindakkan hak kita. Kenapa? Nak selesaikan masalah sayang kita kepada orang yang tinggalkan harta pada kita. Bukan harta kita tu. Mana keberuntungan kita je. Anak dia, maka kita pun dapat harta dia. Jadi hal-hal yang sebegini, jadi tolonglah kita semua pakat mari rasa harta ni adalah satu benda yang kita boleh urus tak? Bukan benda yang duduk dalam hati, tak boleh nak pecah-pecah. Faham tak? Inilah yang nak kita sedar. Dia tak boleh bangun benda ni kecuali dengan keinsafan dan kesedaran. Kesedaran ni lah yang boleh memecah segala-gala permasalahan tadi. Hal tak boleh nak serah. Allah, pergilah jabat tanah. Ustaz, saya nak tanya. Adakah pencen si mati itu dikira sebagai harta pusaka dan duit kredit? Okey. Pencen ni saya dah tanya beberapa orang juga lah, orang-orang yang lebih faham tentang pencen ni. Pencen ni dia ada peraturan-peraturan ketetapan. Inilah pemberian dan tidak dianggap sebagai harta pusaka. Mana dia masa dia hidup dia tak dapat. Diberi kepada isteri. Kalau tak ada isteri dah, anak-anak sampai umur tertentu lah, kemudian dia habis. Bukan maksudnya dia adalah harta sempurna milik suami masa dia hidup. Jadi itulah dinamakan ni hak bahagian isteri. Hak bahagian isteri ataupun hak bahagian apabila anak mati isteri dapat kepada anak. Jadi ini dipanggil orang panggil apa ni? Ini dipanggil dalam peraturan undang-undang negara lah. Dia tidak termasuk dalam harta pusaka. Bukan maksudnya bila kita mati ini secara beragi kepada orang lain. Orang lain tak boleh nak diambil duit. Nama ni diberi kepada sebagai hubungan yang dibuat oleh manusia antara majikan dengan pekerja. Jadi walau bagaimanapun yang kita kata tadi, kalau kita mengenal kebaikan kita suka. Balik kepada ayat-ayat yang kita baca sebelum daripada ini. Mana orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta, mereka juga berhak kita beri. Menyenangkan hati mereka. Menyenangkan hati. Kita tahu dia tak dapat, kita beri. Mak contoh, mak dia ada, apa salah? Kita masih meneruskan hubungan baik silaturahim dengan ibu mertua kita. Ibu mertua kita tu haram buat selama-lamanya. Ingat molek. Tapi orang kita kalau dah apa tu dengan anak dah tak temu dah mak mertua tu, tak ada hubungan langsung dah. Padahal hubungan mertua ni tidak putus sampailah mati, sampai kiamat maksudnya. Ini hubungan. Ya. Jadi kita ni apa salahnya? Kita salurkan. Kita beri. Betul tak? Ini. Tapi benda ni ada dalam otak kita. Ini pentingnya kita belajar. Faham tak? Bila ada dalam otak kita, kita mudah mentadbir urus. Ini hak kita dan kita rasa nak beri. Bila nak beri ni, Allah datang dari hati yang bulat. Kalau tak nak beri, kita beri. Itu bukan datang dari hati. Itu
Sebeli tu sakit tu. Sakit. Boleh gepah tu. Boleh gepah. Saya nak ambil contoh-contoh. Seorang isteri, dia datang jumpa saya, dia tak puas hati kerana ibu suami dia, orang yang bagi pesaka beri lebih. Ya kan? Saya kata, ibu memang berhak dapat lebih daripada seorang isteri. Faham tak? Contoh tadi ayah kan, dia cerita, ayah tadi kan yang meninggal, saya cerita tadi, mana dia ada asli mati tu meninggal suami dan meninggalkan ayah. Suami dapat 1/4, ayah dia dapat 1/6. Begitu juga ibu. Kalau tadi yang tinggal tu, kita tinggal tu ibu, maka ibu juga mendapat 1/6. Tahu tak? Dia dapat 1/6. Isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/8. Okey, balik rumah malam ni ambil 1 kek, belah cair 6 dari cair 8. Mana besar? Faham tak? Memanglah besar 1/6. Jadi kadang-kadang manusia ni dia kena tunjuk. Dia kata kenapa ibu dapat banyak, dia dapat sedikit, sedangkan dia dengan suami lah yang duduk sama-sama. Okey, nombor 1, pembagian pesaka tidak boleh kita bagi harta orang hidup. Jangan bagi harta sekatakan ada harta isteri, dia hidup lagi. Jangan bagi harta tu, kita bagi harta si mati. Jadi yang dia tak luar. Saya kata mana bahagian, kalau dah bagi awak memanglah awak rasa tak ada apa-apa. Sekarang ni hak dia kita tolak dulu. Jadi kita ambil bahagian si mati, beri kepada ibu 1/6, isteri 1/8. Sebab apa? Ada anak. Kalau tak ada anak, isteri dapat 1/4. Ibu dapat 1/3. Besar ibu ya kan? Jadi orang perempuan janganlah cemburu dengan mak kita. Ibu tu ibu kepada suami kita. Allahu Akbar. Anak dia. Ni. Tapi kalau hati tak terbuka, dia marah ke mak mertua dia. Dia marah. Dia naik marah. Jadi ini berlaku, kita dah tengok depan mata kita, kita kongsi sikit-sikit supaya nak menimbulkan kesalahan kepada kita. Jadi saya rasa kita situ sikit lah dah. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk mengucap selamat nyambut bulan Zulhijjah. Ini bulan yang penuh keberkatan. Perbanyakkanlah puasa dan juga perbanyakkan dengan sedekah, sambungkan silaturahim. Mudah-mudahan kebajikan kita melimpah ruah dan kita mendapat kelebihan dengan amal-amal yang soleh insya-Allah. Dan sehinggalah kemuncaknya pada 9 Zulhijjah, kita pada tahun ini berazamlah untuk berpuasa. Puasa sepenuh wukuf di padang Arafah. Dan bagi yang mampu, sembelihlah korban. Ataupun kita ambil bahagian, kita tak sembelih, tapi datang ringan-ringankan tangan, ringankan tulang kita untuk beramai-ramai, untuk kita sumbang tenaga kita, supaya segala tuntutan Allah ni terlaksana dengan baik insya-Allah. Datang tengok pun cukup dah. Datang tengok darah mengalir tu. Orang yang buat korban ni, molek-molek ni, dia datang tengok dah darah yang mengalir. InsyaAllah belum sampai ke tanah lagi dah, Allah dah terima dah pengorbanan yang dibuat hari itu. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah ialah takwa yang ada di dalam hati kita insya-Allah. Saya ucap terima kasih atas kesudian tuan-tuan semua menjemput saya lagi, dan insya-Allah kita carilah ikhtiar jugalah untuk bulan 9 kita adalah pada